Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk perbezaan antara ideologi politik. Nama saya Amirul Aiman bin Mazlan, nombor metrik BHFL 20060705. Saya akan mulakan pembentangan ini dengan pengenalan kepada perbezaan ideologi politik. Dalam konteks ideologi, ia adalah satu bentuk pemikiran yang boleh dikongsi. Setiap individu boleh mempunyai ideologi yang tersendiri. Ideologi dari sudut bahasa boleh ditarifkan sebagai sistem kepercayaan yang menjadi asas kepada tingkah laku seseorang yang mampu membentuk keperluan mental dan jasmani individu. Manakala ideologi politik pula, ia lahir daripada tindakan program parti politik yang berlainan. Dari segi istilah, ideologi politik bermaksud sesuatu prinsip unggul, doktrin atau simbol etika sesebuah gerakan sosial institusi darjat atau golongan yang merokekan cara sesebuah masyarakat berfungsi. Selain itu, ideologi politik juga digunakan untuk menyediakan rangka politik atau budaya sesebuah order sosial tertentu. Oleh demikian, ideologi politik akan menjadi asas kepada pembahagian bidang kuasa dan hak kuasa kepada individu yang dilantik dalam parti bagi melakukan tindakan atau menjalankan amanah yang diberikan. Seterusnya, kita beralih kepada konsep perbezaan ideologi politik. Ideologi politik boleh dibahagikan kepada dua dimensi, iaitu fokus bagaimana cara masyarakat berfungsi dan yang kedua fokus kepada cara yang membahaskan kaedah pada sesuai untuk mencapai aturan terunggul itu. Ia merangkumi satu koleksi idea yang dikumpulkan. Sehubungan dengan itu, setiap idea dalam setiap ideologi mempunyai pelbagai maklumat tentang sesuatu kumpulan sosial dan kerajaan yang mentadbir mereka. Impak daripada perbezaan ideologi politik ini juga telah membolehkan perbincangan tentang bentuk kerajaan yang dianggap paling sesuai dan yang paling baik untuk menjamin keamanan dan kestabilan ekonomi. Dalam satu kelompok masyarakat, pemikiran setiap individu mungkin berbeza berdasarkan pegangan ideologi politik masing-masing. Pegangan ini akan digunakan dalam pemilihan wakil politik atau parti politik yang akan mentadbir kerajaan di negara mereka. Selain itu, ideologi politik juga yang akan menjadi suatu terah yang sangat penting dalam komuniti kerana ia dikait rapatkan dengan pedoman dan panduan dalam sesuatu gerakan serta menjadi matlamat kepada perjuangan politik. Untuk isi yang seterusnya, kita akan melihat perbezaan antara kumpulan ideologi politik yang ada di dunia. Ideologi politik telah terbahagi pada kumpulan yang berlainan sejak dari zaman dahulu lagi. Terdapat beberapa kumpulan ideologi politik yang masih kekal dan dipraktikkan sehingga kini. Kumpulan yang pertama iaitu ideologi kapitalisme. Ideologi ini berteraskan konsep sistem ekonomi dan sosial yang mengumpul harta individu tanpa gangguan kerajaan. Yang kedua, ideologi anarki. Kumpulan ini menolak undang-undang negara dan mementingkan hak kebebasan individu sahaja. Yang ketiga, ideologi komunisme yang menubuhkan masyarakat egalitarian yang tiada kelas serta tanpa negara yang mengawal faktor pengeluaran dan harta. Yang keempat, ideologi liberalisme. Ideologi ini telah meletakkan nilai individu sebagai nilai yang tertinggi. Seterusnya yang kelima, ideologi demokrasi yang mempunyai bentuk pemerintahan dengan kuasa perundangan dan kerajaan ditentukan oleh rakyat. Yang keenam, ideologi nasionalisme. Ideologi ini meletakkan nilai bangsa dan negara pada tempat yang tertinggi. Yang terakhir iaitu ideologi fasisme. Ideologi ini berteraskan kepada kepentingan negara yang didahulukan berbanding rakyat dan mereka meletakkan fokus pada musuh mereka. Itu sahaja, saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Perbezaan ideologi politik mempunyai nilai positif sekiranya dipandang dari segi perebutan kuasa pihak-pihak politik untuk bersaing, memerintah dan memajukan negara. Hal ini dapat dinilai sebagai satu yang positif kerana persaingan ini membolehkan mereka cuba untuk memikirkan cara yang lebih baik dari masa ke semasa, yang mana hal ini boleh mencetuskan satu idea yang terbaik yang boleh digunakan untuk meningkatkan kemajuan negara secara drastik dan optimum. Sekiranya hanya satu pihak yang cuba memerintah negara, ada kemungkinan mereka hanya berusaha secara santai kerana tiada persaingan. Perkara ini boleh melambatkan kemajuan negara termasuk dalam sektor pembangunan, pelancongan, kemasukan wang asing dan sebagainya. Sebagai contoh, kita dapat lihat pada hari berkempen sebelum pilihan raya dijalankan, terdapat manifesto yang dikemukakan kepada rakyat. Dalam manifesto kita dapat lihat banyak idea baru yang dibentangkan bagi memenangi hati rakyat. Idea-idea ini semestinya dibuat berdasarkan usaha yang telah dilakukan sebelumnya
dalam memajukan negara, dan idea baru ini adalah sepatutnya lebih baik daripada yang sebelumnya. Perbalahan merupakan salah satu contoh kesan negatif daripada perbezaan ideologi politik, yang mana perbalahan boleh mendorong kepada kesan-kesan negatif yang lebih buruk. Contohnya, apabila segelintir rakyat di sesuatu negara telah mendedahkan mengenai perbalahan di antara ahli-ahli politik di negara mereka sendiri, ia boleh memburukkan nama negara di peringkat dunia, yang mana imej negara yang buruk boleh merosakkan penilaian agensi penarafan antarabangsa. Contoh lain yang boleh didorong oleh perbalahan adalah pemusahan jangka masa panjang. Pemusahan di antara ahli-ahli politik boleh melembabkan kemajuan negara. Hal ini kerana idea-idea baru yang dapat dicetuskan oleh ahli-ahli politik agak sukar untuk diusulkan dan juga direalisasikan. Hubungan di antara perbezaan ideologi politik dan juga dialog peradaban dan juga pertemuan peradaban boleh dilihat di dalam artikel The Clash of Civilization, yang mana ia merupakan artikel yang ditulis oleh Huntington, dan ia telah menimbulkan pelbagai perdebatan politik dan akademik antara pengkritik dari seluruh negara. Huntington telah menerapkan seruan bersifat provokatif di dalam sistem politik yang telah membuka ruang yang lebih besar, iaitu daripada pertembungan ideologi kepada pertembungan peradaban. Menurut kajian Anderson dan Edison, ia menjelaskan bahawa aspek politik telah mempengaruhi pertembungan peradaban kerana ideologi politik yang berbeza menjadi perdebatan antara negara-negara yang berbeza dan memberi impak kepada kedua-dua pihak. Kajian juga sering dilakukan oleh pengkritik-pengkritik daripada negara-negara yang berlainan, menjadikan fahaman itu disebarkan kepada masyarakat di negara masing-masing. Kajian ini akan mengaitkan ideologi politik yang berbeza, dan fahaman yang tersebar itu mampu menghubungkan aliran antara negara dan kaum yang berbeza. Yang ketiga, ideologi politik Islam. Ideologi politik Islam tidak terbatas oleh perbezaan bangsa dan tempat. Fahaman yang diterapkan dengan nilai Islam mampu diadaptasikan di dalam semua jenis sistem politik, walaupun ada yang menolaknya. Semasa berlakunya pertembungan peradaban, nilai yang terdapat dalam ideologi politik Islam akan menjadi suatu fahaman yang istimewa kerana ia bersifat universal. Namun, terdapat golongan yang menolak perspektif kepelbagaian yang memerlukan semua peradaban bekerjasama dan berinteraksi secara positif. Huntington juga turut menganggap bahawa keuniversalan ini akan menjadi penghalang bagi penguasaan peradaban barat di seluruh dunia. Seterusnya, isu persaudaraan sejagat. Konflik yang disebabkan oleh perbezaan ideologi politik telah dibuktikan pada realiti dunia, yang menunjukkan bahawa kuasa-kuasa besar dunia menjadikan konflik sebagai alat penekan untuk mempamerkan kekuatan dan menjaga kepentingan mereka terhadap negara-negara lemah. Hal ini berlaku akibat tiada unsur keprihatinan yang amat sukar untuk ditonjolkan tanpa melihat isu persaudaraan sejagat. Nilai mementingkan politik dan ekonomi semata-mata perlulah diperkukuhkan dengan nilai persaudaraan ini kerana ia mampu mengelakkan kebelahan dan pemusuhan seperti yang berlaku pada pertemuan peradaban. Kesimpulannya, perbezaan ideologi politik lebih mendorong kepada kesan yang negatif jika dibandingkan dengan kesan yang positif. Oleh itu, kita haruslah menjaga kepentingan politik dan juga memupuk semangat persaudaraan, yang mana kita di negara Malaysia hidup di dalam suatu suasana yang berbilang kaum, berbilang bangsa, berbilang agama dan juga berbilang bahasa. Jadi harapan kami adalah kami berharap supaya semua masyarakat dunia sedar akan perkara ini dan memulakan langkah untuk membantu sekurang-kurangnya mengurangkan masalah berkaitan perbezaan ideologi politik ini. Hal ini boleh membantu kita semua untuk memajukan negara masing-masing dan juga memberi keamanan kepada dunia. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum.